Alhamdulillah Allah SWT rezekikan kepada kita untuk bersama lagi pada malam ini untuk menyambung sesi semak bulanan kita berkenaan kitab Syarah Hisnul Muslim. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil keberkatan daripada majlis ilmu ini, dan di samping itu kita juga berharap agar kita dapat mengambil manfaat yang banyaklah berkaitan dengan doa-doa dan zikir yang Nabi SAW amalkan dan baginda SAW suruh umat dia amalkan untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat, insyaAllah. Dan jadi terima kasih banyak kepada Ustaz Masri kerana sudi bersama lagi dan semua yang hadir, jazakumullah khairan. Cukup lagi lah untuk kerajaan ini. Jadi tanpa berlengah masa, saya menyebut silakanlah serahkan kepada Fadil Ustaz Masri untuk sambung pengajian kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini menyambung pengajian kita, huraian kepada kitab Hisnul Muslim. Hisnul, perisai, pelindung seorang Muslim. Kita insyaAllah pada malam ini kita akan tamatkan mukadimah. Panjang mukadimah kita, dah berapa bulan dah kita kat mukadimah. InsyaAllah malam ni kita mula muka surat 67 sampai muka surat 73. InsyaAllah kita akan habislah malam ni. Dan sebelum nanti bulan depan baru kita akan masuk pada doa atau zikir yang pertama dalam kitab ini. Jadi pada bulan yang lalu kita telah membincangkan hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Allah berkata, ana inda zanni abdi bi, aku berada pada persangkaan hamba-Ku kepadaku. Jadi kita dah huraikan tentang salah faham tentang konsep bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu mesti membawa kepada amal. Dia bukan angan-angan kosong. Bukan kita sangka baik sampai tertipu, tak takut buat dosa sebab kita rasa Allah Maha Pengampun, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita sangka baik dengan Allah, kita tak apa buat dosa, Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi itu manusia-manusia yang tertipu lah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung dalam sebuah hadis pada muka surat 67. An Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu meriwayatkan anna rajulan qal, bahawa seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki kata kat Nabi SAW, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini qad kathurat alayya, terlalu banyak untuk aku. Fa akhbirni bi syai'in, oleh itu dia kata kat Nabi SAW, banyak sangatlah perkara dalam Islam ni, hukum hakam, apa yang dia kena buat, apa yang kena tinggalkan, banyak sangat. Jadi dia kata fa akhbirni bi syai'in, boleh tak ceritakan kepada aku, tolong ceritakan kepadaku tentang sesuatu amalan atashabbathu bih, yang mana aku akan berpegang teguh dengannya. Qal, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaklah lidah kamu sentiasa basah dengan mengingati Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis hasan gharib. Kata Imam At-Tirmizi, hadis hasan gharib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi.
Jadi dalam hadis ini, sahabat ni kata kat Nabi SAW, inna syara'i'al Islam qad kathurat. Dia kata sesungguhnya syariat Islam ni, hukum hakam Islam ni sangat banyak. Jadi yang dimaksudkan dengan syara'i'al Islam ni ialah apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya. Sama ada perkara tu perkara yang wajib atau perkara yang sunat. Sebab syariat ni termasuklah benda yang diwajibkan dan benda yang disunatkan. Termasuk juga bila sesuatu perkara tu dilarang oleh Allah, ada larangan yang berbentuk haram, ada larangan yang berbentuk makruh. Kalau perkara wajib, pelakunya akan mendapat pahala, dan jika meninggalkannya akan mendapat dosa. Manakala perkara yang sunat atau mandub, pelakunya mendapat pahala, tetapi jika meninggalkan perkara yang sunat itu tidaklah berdosa. Tetapi tetap juga dia bawah kategori arahan Allah. Cuma arahan Allah tu ada peringkat dia, level dia tak sama. Begitu juga larangan. Kalau larangan tu berbentuk haram, menunjukkan kepada perbuatan tu haram, maka kalau sesiapa yang buat perkara dilarang tu, dia berdosa. Dan sesiapa yang tinggalkan perkara yang dilarang tu kerana Allah, maka dia dapat pahala. Sama juga kalau perkara makruh. Beza dia, perkara makruh juga dilarang, cuma pelakunya tidak berdosa. Tetapi sesiapa yang tinggalkan perkara makruh kerana Allah, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Jadi sahabat ni dia kata, sesungguhnya syariat Islam ni banyak sangat untuk aku. Dia banyak sangat. Sebab itu Mula Al-Qari dia menyatakan bahawa zahir daripada perkataan sahabat ni, dia sedang bercakap tentang perkara-perkara sunat. Sebab kalau perkara-perkara wajib, dia tidak ada pilihan, dia mesti buat. Jadi bila dia kata kat Nabi SAW, banyak sangat lah hukum hakam Islam ni, benda-benda dalam Islam ni yang aku nak kena buat. Jadi boleh tak bagi tahu aku bisyai'in, satu amalan atau sedikit amalan yang aku kena pegang dengannya. Jadi perkataan ni, pertanyaan dia ni menunjukkan dia tengah tanya benda sunat. Sebab kalau benda wajib, dia tetap tak ada pilihan. Jadi dia kata dia macam nak minta satu benda yang dia nak buat benda tu je. Jadi itu menunjukkan benda tu benda sunat menurut pendapat sebahagian ulama. Jadi bila dia kata macam tu, maka Nabi SAW jawab dengan satu jawapan yang pendek. Nabi SAW kata, la yazalu lisanuk ratban min zikrillah. Hendaklah lidah kamu ini sentiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW suruh dia basahkan lidah dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud basah lidah ni dalam orang Melayu pun sebut kan, basah lidah ni maksudnya sentiasa sebut perkara tersebut. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada sahabat ni? Ditanya Nabi SAW, dia tak tanya banyak benda. Dia tanya benda yang, apa benda sikit yang dia buat, yang dia boleh nak buat benda tu. Jadi kita bila belajar pun kadang-kadang kita suka tanya banyak-banyak, bagus tanya banyak. Tapi cuba kita tanya satu soalan yang memang kita perlukan. Kita memang perlukan. Benda-benda sunnah ni banyak. Benda wajib memang kita tak ada pilihan, kita kena buat. Tapi amalan yang sunnah ni banyak. Jadi kita kadang-kadang kita nak tanya kat seorang ustaz ke, guru ke, macam mana cara nak buat, apa benda amalan kita buat. Kita fokuskan pada satu amalan yang kita rasa kita boleh buat. Kita jangan kejap, kita nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Akhirnya satu benda pun kita tak dapat buat. Sebab banyak sangat, sebab memang benda sunnah sangat banyak. Benda nafilah ni, benda-benda yang digalakkan kita buat walaupun tak wajib ni sangat banyak. Yang mana itu sebenarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana Allah bagi peluang kepada setiap manusia untuk dia berpeluang buat benda-benda sunat ni. Benda wajib dia memang kena buat lah. Sebab bila macam tu, ada orang dia mungkin dia tak mampu untuk solat malam. Dia solat 5 waktu yang wajib je. Tapi dia ada lebihan harta, dia boleh sedekah. Sebab mungkin dia jenis kalau dia solat malam, nanti esok dia kerja, dia mengantuk dan semisalnya. Tapi
cara dia nak menuju syurga Allah, dia buat benda sunat ialah dengan dia bersedekah. Ada orang dia tak ada harta nak sedekah, tapi dia ada masa untuk solat malam. Ada orang dia hafal Al-Quran, jadi dia mudah, setiap masa dia boleh baca Quran. Sambil mandu dia boleh baca Quran, sambil buat kerja dia boleh baca Quran. Tapi ada orang dia tak hafal Al-Quran, tetapi dia ada kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi perkara-perkara sunnah ni, perkara-perkara sunat ni banyak, sangat banyak, dan itu sebenarnya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana semua manusia sebenarnya mampu untuk masuk ke dalam syurga melalui jalan-jalan yang tertentu yang bersesuaian dengan mereka. Jadi Imam As-Sindi dalam hasyiah dia kepada Sunan Ibnu Majah, jadi dia kata soalan sahabat tadi, dia bertanyakan tentang satu perkara, dia minta Nabi SAW beritahu dia satu amalan yang mudah untuk dia tunaikan. Yang mana mudah untuk dia tunaikan. Jadi bila macam tu kita akan nampak bahawa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala inilah perkara yang sangat mudah. Nabi SAW kata kat dia, hendaklah lidah kamu sentiasa basah dengan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kena sentiasa. Zikir ni macam kita dah sebut sebelum ni, zikir lisan dan zikir hati. Zikir yang paling afdal ialah lisan kita pun mengingati Allah, sebut puji Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih, dan hati kita pun selari dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Yang kedua, level yang kedua ialah zikir hati. Ni disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dekat ada awal-awal kitab Al-Azkar. Jadi ada orang dia, kalau tak dapat yang tu, dia zikir hati. Hati dia kena sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak dapat juga, zikir dengan lisan sahaja tanpa hati. Mungkin dia rajin berzikir, bertasbih, istighfar, tapi hati dia lalai. Waktu dia tasbih semua tu, hati dia bukan selari dengan lisan dia. Dia tak ingat Allah pun. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala terima zikir tersebut. Cuma pastinya pahala dia berbeza-beza lah. Kedudukan dia berbeza-beza. Jadi Nabi SAW tunjukkan satu amalan yang semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Okey. Jadi ini menunjukkan bahawa zikir adalah satu amalan yang semua orang, dewasa, kanak-kanak, perempuan, lelaki, dia boleh lakukan. Termasuk walaupun dalam keadaan uzur. Misalnya kalau baca Al-Quran, solat sunat, perempuan yang dalam keadaan haid tak boleh. Orang yang dalam keadaan hadas besar tak boleh nak baca Quran. Nak sentuh Quran tak boleh. Ini pendapat majoriti ulama'. Tetapi untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, dia tasbih, takbir, tahmid, tahlil, semua itu dibenarkan. Tak kira dia dalam keadaan suci ataupun tidak. Jadi semua orang boleh melakukannya. Anak-anak kita pun boleh. Tak ada masalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak ruang untuk kita masuk ke dalam syurganya, dan salah satunya ialah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua di muka surat 68 daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka dia mendapat satu kebaikan, dia dapat satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan digandakan sampai 10 kali ganda. La aqulu, kata Nabi SAW, aku tak menyatakan bahawa alif, lam, mim itu satu huruf. Itu kan yang awal surah Al-Baqarah tu. Walakin
alifun harfun. Sebaliknya, alif itu satu huruf. Wa lamun harfun. Lam itu satu huruf. Wa mimun harfun. Dan mim itu satu huruf. Maksudnya, bila kita baca Al-Quran, pahala sangat banyak. Hadis ni hadis Hasan Sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kita baca, misalnya, kita baca alif, dapat 10 pahala. Lam, 10 pahala. Mim, 10 pahala. 3 huruf tu saja kita baru baca, dah dapat 30 pahala. Jadi macam mana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis Qudsi yang sahih, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ghalabat rahmati ghadabi. Rahmatku mengatasi kemurkaanku. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi jalan yang banyak untuk kita dapat pahala nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat amal sedikit, Allah bagi pahala banyak. Kita buat amal sikit, pahala banyak. Kita kerja dengan majikan kita, gaji kita tu akan berkadar terus dengan kerja kita lah. Kecuali kau majikan tu tak adil lah. Tapi biasanya siapa yang paling rajin dia, paling banyak buat kerja, itulah yang dia akan dapat gaji lebih. Bila naik pangkat, gaji besar, tanggungjawab akan bertambah besar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat amal sikit, Allah bagi banyak. Sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi kemurkaan dia. Dan dalam riwayat lain, dalam riwayat yang sama, Nabi SAW sebut, Allah kata, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Apa yang kita nak faham? Kenapa dalam riwayat ni Nabi SAW kata, Allah kata rahmatku mendahului, sabaqah, maksudnya mendahului kemurkaanku. Kita nak faham macam ni mudah. Mukallaf, orang yang dibebankan dengan dosa. Bila seseorang tu dibebankan dengan dosa? Bila dia mukallaf. Mukallaf ni siapa? Orang yang baligh, berakal. Kan? Baligh, berakal. Jadi, kanak-kanak. Contoh, dia dah mumayyiz, umur 7 tahun. Dia tak solat. Dia dosa? Tak dosa. Arahan suruh yang kata, suruh anak kamu solat ketika umurnya 7 tahun, dan pukul dia kalau 10 tahun dia tak nak solat, pukul. Arahan tu kepada ibu bapa, bukan arahan kepada anak-anak. Kewajipan tu kewajipan ibu bapa untuk suruh anak-anak. Kewajipan mendidik. Tapi anak-anak, kalau pada peringkat umur tersebut, mereka tak solat, mereka belum balik, mereka tak solat, mereka tak berdosa. Tetapi dalam masa yang sama, kalau anak-anak umur 7 tahun, mereka pandai solat, mereka solat betul, solat mereka sah, Allah terima tak? Terima. Mereka dapat pahala. Itu maksudnya rahmat Allah mendahului kemurkaan dia. Kemurkaan Allah hanya akan datang pada orang yang dah mukallaf. Itu pun bila dia buat dosa. Orang belum mukallaf, anak-anak belum balik, orang gila, dia buat apa? Orang gila lagi, dia buat apa pun, Allah tak murka kat dia. Anak-anak dia buat apa, Allah tak murka kat dia. Kat kita mungkinlah kita tak didik anak kita, Allah akan murka kita. Tapi untuk mereka, kemurkaan Allah tak sampai kat mereka. Allah tak murka kat mereka. Tetapi rahmat Allah, pahala Allah dah bagi kat dia. Bermula daripada saat mereka mumayyiz, mereka buat amal kebaikan. Anak kita misalnya, anak kita tutup aurat. Kalau anak kita umur 7 tahun, perempuan tak pakai tudung, berdosa ke tak dosa? Tapi kita wajib suruh dia tutup aurat, ajar dia tutup aurat. Tapi kalau mereka tutup aurat sempurna, kita beritahu mereka, tutup aurat ni sebab Allah suruh, Allah sayang kau tutup aurat. Jadi mereka tutup aurat sebab mereka tahu Allah suruh, mereka dapat pahala. Nampak tak macam mana kasih sayang Allah tu? Jadi bila kita faham konsep itu, maka kita juga perlu bertanya macam mana kita memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita. Kalau kita perkenalkan Allah kepada anak-anak kita dengan cara, buat ni,
Allah murka. Buat ni masuk neraka. Buat ni dosa. Betul dalam konteks kita ajar, tapi adakah itu cara yang betul? Dalam konteks mereka kanak-kanak yang baru belum mukallaf, baru mumayyiz, kita banyak bercakap kepada mereka tentang neraka dosa, neraka dosa, neraka dosa. Allah marah, Allah tak suka, Allah benci. Atau kalau kita mengambil semangat daripada hadis qudsi tersebut, kita kena banyak lebih berinteraksi dengan mereka dengan menerangkan tentang kasih sayang Allah. Sebab Nabi SAW sendiri sebut, Allah yang kata, rahmatku mendahului kemurkaanku. Bahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada manusia ketika dia dalam rahim lagi. Seorang anak dalam rahim ibu, dia dapat makan kan daripada apa yang ibu dia makan, mak dia makan, mak yang kandungkan dia makan. Itu rahmat Allah. Maksudnya kita dalam rahim mak kita, kita dah dapat rahmat Allah. Kemurkaan Allah hanya bermula bila kita dah mukallaf. Macam itulah bagaimana Allah yang Ar-Rahman sangat luas rahmat dia. Jadi begitu juga kita nampak bagaimana satu kita buat amal sikit, Allah lipat kali ganda dengan banyak. Jadi kita nak lihat pada malam ni, sebab hadis ni Nabi SAW kata satu huruf dapat 10 kali ganda pahala, 10 pahala, maka kita nak lihat juga beberapa dalil yang menunjukkan amalan baik manusia akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah kata, permisalan untuk orang yang menafkahkan, membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah seperti sebutir benih, sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai itu ada 100 biji benih lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat kali gandakan ganjaran pahala bagi sesiapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, wasi'. Maha luas rahmat dia. Dan dia maha mengetahui. Jadi begitu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Buat sikit Allah bagi banyak. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ahsana ahadukum islamahu." Apabila salah seorang daripada kamu baik Islam dia, memperelokkan Islam dia, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Apabila seseorang itu elok Islam dia, memperelokkan Islamnya, maka setiap amal kebaikan yang dia lakukan akan ditulis untuk dia 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Wa kullu sayyi'atin, dan setiap dosa, kejahatan yang dia buat pula, wa kullu sayyi'atin ya'maluha, setiap kejahatan yang dia buat, tuktabu lahu bimithliha, akan ditulis pula dosa yang semisal dengannya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bila seorang Muslim buat baik, 10 sampai 700 kali ganda. Tapi bila buat jahat, satu dosa. Dia buat satu dosa, satu kejahatan, satu dosa. Begitu juga dalam riwayat lain daripada Abu Hurairah juga, Nabi SAW sebut, Allah berkata, yaqulullah, hadis qudsi, Iza arada abdi, Allah kata, bila hambaku mahu ayya'mala sayyi'atan, apabila hambaku mahu melakukan satu dosa, fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha, jangan tulis dosa itu, jangan tulis kejahatan yang dilakukan itu sampai dia benar-benar melakukannya.
Fa in amilaha, dan jika dia betul-betul buat kejahatan tadi, faktubuha bimithliha, maka tulislah dosanya itu semisal dengan kejahatan yang dilakukan. Dia buat satu kejahatan, tulis satu kejahatan. Dia buat dua kejahatan, tulis dua kejahatan. Wa in tarakaha min ajli, dan jika dia niat nak buat benda jahat, tetapi wa in tarakaha min ajli, tetapi dia tak jadi buat kejahatan tu, dia tinggalkan kejahatan tu kerana aku, bukan sebab lain, dia tak jadi buat kejahatan tu kerana aku, kata Allah, faktubuha lahu hasanatan, maka tuliskan untuknya satu pahala. Allah kata kalau kita niat berazam nak buat benda jahat dan kita lakukan, baru ditulis satu dosa. Sekadar berniat, berazam, berkehendak buat kejahatan tapi tak buat lagi, belum ada dosa. Dan kalau kita memang dah berazam nak buat kejahatan tetapi tiba-tiba kita takut ke Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba ada orang nasihat kita, jangan buat benda ni, dosa. Terus kita tak jadi buat, tak ada dosa kat kita, bahkan kita dapat pahala pula. Wa idza arada ay ya'mala hasanatan, dan bila seseorang hambaku nak buat satu kebaikan, falam ya'malha, dan dia tak buat pun. Contoh, malam ni niat esok nak qiyamul lail, bangun-bangun dah azan subuh, faktubuha lahu hasanatun, Allah kata tulislah untuk dia satu pahala, satu kebaikan. Niat dia, kehendak dia nak buat benda baik tu dah mendatangkan pahala untuk dia. Fa in amilaha, dan jika dia buat betul-betul, dia niat buat benda baik dan dia buat betul-betul, faktubuha lahu bi ashri amthaliha ila 700, tulislah kebaikan pahala untuknya 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Jadi luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni semua menjelaskan maksud rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Tengok macam mana orang berniat nak buat benda jahat, Allah kata jangan tulis dulu. Yang tulis malaikat kan, yang akan rekodkan kejahatan kita, Allah kata jangan catat, biar dulu. Sedangkan bila orang tu nak niat dia buat kebaikan, Allah dah suruh tulis dah. Nampak macam mana rahmat Allah mendahului kemurkaan dia. Lepas tu bila dah buat betul-betul kalau kejahatan satu dosa je dapat, tapi bila kebaikan berganda-ganda 10 sampai 700. Lepas tu kalau tinggalkan pula, dah niat buat jahat, tinggalkan pula benda jahat tu sebab Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pula satu pahala. Dia macam orang yang nak buat satu maksiat, dia berkesempatan buat maksiat tersebut, lalu dia tak jadi buat kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dapat pahala. Bukan sebab dia, contoh kalau orang nak tengah curi tabung masjid kan, tiba-tiba imam sampai, oh tak jadi terus tak jadi curi, tu tak dapat pahala. Bahkan waktu dia dah korek tabung tu dah dosa dah dia, sebab dia dah buat, dia dah buat benda, dia dah usaha buat. Dia bukan baru terfikir nak buat, dia dah start buat, dia dosa lah. Tapi ni dia tengah curi tabung masjid, tiba azan. Azan. Rasa tak baik pula curi tabung masjid ni. Rasa berdosa pula. Bila dia tak jadi tu sebab dia teringat Allah, tiba-tiba rasa takut kan. Kadang-kadang hidayah Allah ni datang tiba-tiba je. Tengah buat maksiat tu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala boleh datang. Jadi ketika tu dia dapat pahala bila dia tinggalkan maksiat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ni semisal dengan hadis yang kita baca daripada kitab ni malam ni. Baca satu huruf daripada Al-Quran dapat 10 pahala. Semua tu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas kepada kita. Jadi hadis ini mengandungi anjuran agar kita memperbanyakkan membaca Al-Quran sebagai bentuk zikir yang paling agung, yang penuh dengan pahala yang berlipat kali ganda dan sangat banyak. Kita lihat hadis yang seterusnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
An Uqbah bin Amir qal, daripada Uqbah bin Amir dia berceritakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Nabi SAW keluar dan ketika itu kami berada di Suffah. Lalu kata baginda, ayyukum uhibbu ayyaghduwa kulla yawmin ila Buthan au ila al-Aqiq. Adakah ada di antara kamu yang suka untuk pergi pada setiap pagi ke satu tempat bernama Buthan atau Aqiq? Tempat ni adalah tempat pasar orang jual beli unta. Buthan dan Aqiq ni tempat orang jual beli unta. Pasar, tempat jual. Sekarang pasar kita tak adalah jual lembu ke apa kan. Maksud ke tempat orang jual beli haiwan ternakan ni lah. Jual beli unta. Nabi kata, Nabi tengah bagi permisalan. Ada tak antara kamu ni yang suka untuk pergi kat pasar unta ni setiap pagi? Faya'tiya minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qat'i rahim. Lalu dia dapat bawa pulang dua ekor unta betina. Naqah ni unta betina. Kaumawaini. Unta kaumawaini menunjukkan unta yang sangat besar, sangat hebat, yang sangat mahal. Lihat unta pun ada pelbagai jenis kan. Jadi Nabi SAW, suka tak salah sekurang kamu untuk kamu pergi kat pasar unta dan dapat unta yang sangat mahal, yang sangat berharga, berkualiti, gemuk. Fi ghairi ismin wala qat'i rahim. Tanpa kamu buat apa-apa dosa atau memutuskan silaturahim. Sebab biasa bila unta-unta yang berkualiti ni bergebut lah orang nak. Mungkin ada yang menipu ke, bergaduh semata-mata nak dapatkan unta yang berkualiti ni. Jadi nak tak kamu dapatkan unta yang berkualiti ni kat pasar jual beli unta ni tanpa kamu perlu bergaduh, tanpa perlu buat dosa pun. Fakulna, para sahabat kata, ya Rasulullah nuhibbu zalik. Wahai Rasulullah, kami suka perkara tersebut, mesti kami nak. Lalu kata Nabi SAW, afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Kenapa tidak salah seorang daripada kamu pergi ke masjid, faya'lama aw yaqra'a ayataini min kitabillahi azza wajal. Kenapa kalian tak pergi ke masjid lalu kamu belajar atau membaca dua ayat daripada Al-Quran? Khairul lahu min naqataini wa salasun khairul lahu min salasin. Kata Nabi SAW, kamu belajar dua ayat Al-Quran atau baca dua ayat Al-Quran tu kat masjid, dia lebih baik daripada kamu mendapat dua ekor unta betina yang sangat mahal, berkualiti, gemuk tersebut. Kalau kamu baca wasalasun khairul lahu min salasin, kalau dia baca atau dia belajar 3 ayat Al-Quran, lebih besar pahalanya daripada dia dapat 3 ekor unta yang mahal ni. Wa arba'un khairul lahu min arba'in. Dan kalau dia baca atau belajar 4 ayat pula, maka itu lebih baik daripada dia dapat 4 ekor unta yang mahal ni. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan secara umum lebih banyak daripada unta-unta yang dia akan perolehi. Dalam hadis ni Nabi SAW menerangkan kepada kita kelebihan membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, hadis riwayat Uthman bin Affan, sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Jadi tuan-tuan, kita pergi hadir, belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Kalau kita tak pandai baca Quran, kita belajar bermula daripada Iqra. Semua itu pahala dia sangat banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW, kesimpulannya, Nabi SAW menganjurkan agar kita gemar membaca Al-Quran dan berlaku sederhana dalam kehidupan mahupun kenikmatan dunia. Nabi SAW bandingkan
kelebihan Al-Quran ini dengan nikmat dunia yang sangat disukai oleh manusia. Bukan salah dapatkan nikmat dunia, tetapi jangan kita lupakan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca hadis yang seterusnya di muka surat 71. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qa'ada maq'adan." Sesiapa yang duduk dalam satu majlis, lam yadhkurillahu fi, lam yadhkurillaha fi, yang mana dalam majlis itu tidak diingati Allah. Orang-orang yang duduk dalam majlis itu, dia yang duduk dalam majlis itu tidak mengingati Allah dalam majlis itu. Kanat alaihi minallahi tiratun, maka dia akan mendapat kerugian yang akan disesali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa manittaja'a madja'an, sesiapa yang nak tidur, lam yazkurillaha fi, dan tidak berzikir kepada Allah di situ. Dia pergi tempat tidur, dia nak tidur tapi dia tak zikir kepada Allah. Dia tak ingat Allah sebelum tidur tu. Kanat alaihi minallahi tiratun, maka dia akan mendapat kerugian atau yang perkara disesali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini disebutkan tiratun. Tirah ni apa maksud dia? An-naqsu, kekurangan. Jadi orang yang dalam majlis dia, bahkan ketika nak tidur, dia tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tidur terus tidur, baca doa tidur tidak, baca surah 3 kul tidak, memang tidak. Dapat bantai terus lelap, dia rugi lah dia. Dia akan mendapat kekurangan. Kita lihat perkataan tirah ni ada dalam, Allah guna dalam surah Muhammad ayat 35, walayyatirakum, dan kalian tidak, walayyatirakum a'malakum, dan kalian tidak akan pernah kekurangan, mendapat kekurangan pada amal-amal kalian. Maksudnya tirah tu kekurangan. Jadi kekurangan, kerugian. Jadi orang yang dalam majlis dia tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendapat kerugian, kekurangan dalam majlis itu. Dan kata Syekh Abdul Muhsin Abbad dalam huraian dia kepada Sunan Abi Daud, wa hasalu ala darar, dan mereka akan dapat kemudaratan juga. Bila tak ada zikir pada Allah, jadi dalam majlis tu apa yang ada isi dia? Bila satu majlis tidak ada mengingati Allah, jadi kebarangkalian sama ada majlis itu bertukar menjadi majlis yang sia-sia. Yang lebih teruk, bukan sahaja tidak ada zikir pada Allah, bahkan diisi pula dengan perkataan-perkataan atau perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau sebelum tidur, kita tak ingat Allah. Jadi apa yang kita fikir sebelum tidur? Jangan sampai kita tidur dalam keadaan bukan setakat tak ingat Allah, bahkan kita buat maksiat sebelum kita tidur. Tidur ini adalah satu kematian yang kecil. Sebab itu doa sebelum tidur yang Nabi SAW ajar, itulah hadis yang sahih. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, yang mematikan aku dan menghidupkan aku. Bila kita bangun tidur pula, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kami selepas mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan kembali. Jadi tidur ni kematian yang kecil. Kita sebelum tidur, kita tak tahu bila lepas kita tidur tu esok kita bangun ke tak, kita tak tahu. Jadi
kalaulah sebelum tidur tu pengakhiran kita pengakhiran yang tak baik. Nauzubillah min zalik. Sekarang handphone, anak-anak kita ada handphone. Kadang-kadang handphone tu tak renggang. Waktu tidur tak renggang. Dia tengok apa kat handphone, lepas tu lelap. Bayangkan, nauzubillah min zalik, kalau kita sebelum tidur setiap malam duk tengok handphone. Maksudnya tengok sampai terlelap, tertidur. Apa yang kita tengok sebelum tu? Kalau kita tengok benda baik tak apa. Tapi kalau kita tengok benda yang sia-sia, yang maksiat, dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu terlelap dalam keadaan kita buat maksiat kepada Allah, baca benda yang tak elok, tengok benda yang tak elok, dengar benda yang tak elok. Dan kalaulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita mati malam tu, kan teruk pengakhiran kita. Penutup kehidupan kita ialah dengan amalan yang tak baik, yang tak diredai oleh Allah SWT. Jadi kita dalam majlis kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa majlis pun dalam kita nak tidur pun kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena pastikan anak-anak kita pun baca sama-sama lah. Dia paling mudah dengan anak-anak ni, kita baca dengan dia. Kita nak tidur dengan dia, kita baca doa, ayat kursi, surah 3 kul. Zikir tidur tu panjang banyak, tak payahlah baca semua kat dia, ngantuk pula budak tu. Mana yang mudah-mudah, yang mudah dia nak hafal. Kan nak ngabih surah apa? Al-Mulk, surah Sajdah, budak tu penatlah dia. Dapat yang simple-simple, Bismikallahumma amutu wa ahya, tu surah 3 kul ke, ayat kursi ke. Jadi penting kita didik anak-anak kita untuk baca doa dan zikir sebelum tidur. Kita tengok kat sini, Imam Zamakhsyari menyatakan, dia tengah hurai perkataan tirah tadi. Kalau disebutkan watartar rajula, maksudnya engkau telah membunuh anak. Maksudnya tirah ni macam kita akan kehilangan benda yang kita suka, kita sayang. Jadi disebutkan sini, hilangnya amalan dan ganjaran daripada orang yang melakukan perkara tersebut. Dan apa lagi hadis lain yang menggunakan perkataan yang hampir sama juga. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan man fatathu salatul asri, sesiapa yang terluput daripadanya solat asar, dia tak solat asar, faka'annama wutira ahlahu wa malahu, seolah-olah dia telah terpisah daripada, dia telah kehilangan ahli keluarga dan harta dia. Perkataan wutira tu, watara tu, dia sama dengan tirah tadi. Maksudnya dia akan mengalami kehilangan perkara yang berharga. Jadi kalau kita dalam majlis tu tak zikir kepada Allah, tak ingat Allah, sebelum tidur tak ingat Allah, maka kita telah kehilangan perkara yang sangat berharga. Dan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah perisai kita. Perisai kita. Kita bila tidur kita tak tahu apa yang berlaku pada kita. Jadi kita nak minta tolong kat siapa? Kita minta tolong dekat Allah. Seperti Hisnul Muslim yang buku kita guna ni pun, maksudnya perisai seorang Muslim. Doa dan zikir itu senjata kita, perisai kita, perlindungan kita. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahawa seorang hamba hendaklah menggunakan setiap waktu dan setiap situasi yang dia miliki untuk berzikir kepada Allah dan tak boleh berpisah daripadanya. Apa dia meninggalkannya, maka dia akan rugi dan menyesal. Termasuk hadis yang kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah satu kelompok itu duduk dalam satu majlis, lam yazkurullaha fi, dan mereka tidak mengingati Allah dalam majlis itu, walam yusallu ala nabiyihim, dan tidak mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim tiratun, melainkan pasti mereka mendapat kerugian, kehilangan. Fa in syaa'a 'adzabahum, jika Allah nak, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab mereka. Wa in syaa'a ghafara lahum, dan jika Allah nak, Allah Subhanahu Wa Taala
akan ampuni mereka. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi timbul persoalan, sebab wajib ke kita berselawat ke atas Nabi atau mengingati Allah dalam satu majlis ni? Sebab kalau hadis ni sebut fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Jadi zikir ini antara fungsi dia adalah untuk menjadi penghapus kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab tu kita ada zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafarah itu penghapus. Kafaratul majlis, tasbih kafarah tu tasbih yang kita baca sebab apa kelebihan dia? Untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita buat dalam majlis tersebut. Jadi hadis ni kata, kalaulah seorang tak berzikir pada Allah sampai ke sudah majlis tu kosong daripada zikir pada Allah, tak ada zikir, tak ada selawat ke atas Nabi. Selawat tu sebenarnya sebahagian daripada zikir, tetapi bila diulang, maksudnya zikir umum, kemudian diulang pula dengan benda yang lebih khusus, menunjukkan, ditekankan antara zikir, banyak-banyak zikir, antara zikir yang penting ialah selawat ke atas Nabi SAW. Jadi kalau satu majlis tu ada benda-benda dosa dia buat, dan sampai ke sudah tak ada zikir langsung, tak baca tasbih kafarah, tak ada selawat, maka kesilapan-kesilapan mereka dalam majlis tersebut, maka bergantunglah kepada Allah sama ada fa in syaa'a azabahum. Jika Allah nak, Allah akan azab mereka dengan keadilan dia disebabkan dosa-dosa yang mereka buat dalam majlis itu. Wa in syaa'a ghafara lahum, dan jika dengan rahmat Allah, Allah nak ampuni juga, maka Allah ampuni. Menunjukkan, tapi kalau ada zikir, paling kurang di hujung majlis tu ada zikir, maka kalau dalam majlis tadi ada dosa-dosa yang tak sengaja dibuat, maka akan terhapuslah dosa-dosa tersebut. Kalau ada selawat ke atas Nabi, maka terhapuslah dosa-dosa tadi. Tapi janganlah pula, oh macam tu tak apa Ustaz, kita ngumpat, lepas tu tasbih kafarah. Oh tak jadi. Dia bukan semua dosa boleh gugur dengan zikir ni. Ni dosa yang kecil-kecil, sikit-sikit ni. Jadi sebab bila kita buat benda amal kebaikan, lepas tu dia akan hapuskan. Tapi dosa besar, ngumpat, fitnah orang, tak jadi. Benda tu tak terhapus dengan semata-mata tasbih kafarah atau selawat ke atas Nabi SAW. Jadi rugilah kita. Kita pun kadang-kadang tak tahu. Kita tengah minum dengan kawan kita, tengah kenduri-kendurian, jumpa ramai-ramai orang cerita sana sini. Kadang-kadang tersilap cakap. Tercakap benda tak elok dan semisalnya. Jadi kita tak tahu. Jadi pastikan paling kurang penghujung majlis, penghujung pertemuan tu bacalah tasbih kafarah. Ada selawat ke atas Nabi SAW. Dan kita baca hadis yang terakhir untuk malam ni daripada riwayat Imam Abu Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma min qaumin yaqumu min majlisin la yadhkurunallaha fi. Tidaklah ada satu kelompok manusia dia bangun daripada satu majlis tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa qamu an misli jifatihimar. Tidaklah ada satu orang dia bangun daripada satu majlis tanpa mengingati Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka itu seperti sedang bangun daripada bangkai keldai. Jifah ni bangkai. Wa kana lahum hasratan, dan pasti mereka akan menyesal. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ni nak bagi tahu kat kita apa? Bila kita duduk dalam satu majlis yang tidak mengingati Allah, majlis tu macam bangkai keldai. Kita nak duduk kat bangkai, busuk, jijik. Jadi kita akan bangun daripada tempat tersebut dengan penuh penyesalan. Penuh penyesalan. Sebab kenapa aku duduk kat dalam majlis yang kotor, jijik macam ni? Sebab apa? Tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis yang tak ada mengingati Allah, dia macam bangkai keldai. Macam bangkai keldai. Jadi kita kena usahalah agar pertemuan-pertemuan kita atau apa-apa saja majlis kita, jangan sampai majlis kita tu setaraf dengan bangkai lah.
Nanti menyesal tak sudah kita. Wallahu alam. Sampai di sini sajalah untuk malam ni. Jadi insya-Allah pada bulan depan kita akan masuk zikir dan doa yang pertama. Jadi kalau ada persoalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kita dah cukup umur lah sampai ke sekarang, amalan kita dah buat lah. Tapi agak-agaknya amalan ni boleh membantu kita ke akhir tu untuk cukup ke, kiranya cukup ke amalan kita untuk membantu kita di akhirat. Okey. Cukup ke tidak amalan kita ni untuk membantu kita di akhirat? Nabi SAW bagi tahu bahawa kita tak masuk syurga sebab amal kita. Kita masuk syurga bukan sebab amal kita. Maksud dia apa? Kita masuk syurga sebab rahmat Allah. Tapi bukan maksud tak beramal. Antara petunjuk daripada hadis ni nak menunjukkan bahawa amal kita tu, kalau itulah satu-satunya cara untuk masuk syurga, tak cukup. Syurga ni mahal. Apalah sangat kalau kita nak bandingkan syurga tu dengan amalan yang kita buat, apalah sangat amal kita buat. Tapi sebab rahmat Allah, macam kita tengok tadi, kita baca Quran alif lam mim, apa dia je sangat? Alif lam mim. Anak kita yang masuk tadika pun dah reti semua alif lam mim, apa sangat? Tak susah pun. Jadi kalau nak dinilaikan amalan kita dengan syurga Allah, memang tak cukup lah. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah gandakan. Jadi bila kita dah beramal, antara perkara yang penting ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Dan itu memang manhaj para sahabat, cara mereka beragama, mereka risau. Bagus. Ada kerisauan tentang amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tu sebenarnya satu perkara yang bagus. Sebab dia akan membuatkan kita lebih beramal, memperbaiki kualiti amalan kita zahir dan batin. Yang tak bolehnya ialah bila kita berputus asa daripada rahmat Allah, bila kita rasa, Allah terima ke amalan aku ni? Aku dah buat macam-macam ni. Lalu akhirnya kita rasa Allah tak terima kot, jadi kita berputus asa. Yang tu tak boleh. Tapi kalau sekadar risau tentang diterima atau tidak amalan kita, maka itu petanda yang baik. Itu petanda yang baik. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka beribadah, mereka risau amalan mereka diterima oleh Allah atau tak. Dan itu petanda orang beriman. Yang sering rasa nyaman je, okey je semua, itu tanda orang munafik. Orang yang merasa aman daripada azab Allah ialah orang munafik. Dia rasa macam, takkan kena kat aku tak masuk neraka kot. Itu perangai orang munafik. Itu orang perangai orang munafik. Tapi para sahabat, mereka rasa takut. Dan takut mereka tu membawa kepada mereka banyakkan lagi amalan. Banyakkan lagi amalan. Jadi ada risau tu tak apa, bagus. Itu khauf yang dituntut. Jadi cuma jangan bawa kepada kita rasa putus asa, Allah takkan terima amalan kita. Bukan sampai macam tu. Jadi kita cuba baiki dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memungkiri janji. Kita dah buat yang terbaik. Dan sebab itu, selepas amal-amal kita buat, kita kadang-kadang cuba kita lihat, kita lepas solat, Allah suruh istighfar. Nabi SAW ajar apa? Benda pertama kita buat apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa kita minta ampun ke Allah, sedangkan kita bukan buat maksiat lepas solat? Sebab kita mohon ampun. Antara para ulama sebut, antara hikmahnya, kita mohon ampun ke Allah atas kekurangan-kekurangan yang mungkin kita tak sedar. Mungkin waktu solat kita ada buat perkara yang membatalkan solat, tapi kita tak tahu. Yang mana benda tu kalau kita sedar, batal solat kita. Tapi mungkin tak sengaja, kita tak perasan, kita terbuat benda tu. Jadi kita minta ampun dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas kita buat satu ketaatan, minta ampun ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu berkaitan kemenangan Islam, masuk Fathul Mekah. Lepas Nabi SAW menang, berjaya masuk ke Fathul Mekah, Allah suruh apa? Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, bertasbihlah bihamdi rabbik wastaghfir, dan beristighfarlah. Lepas menang,
Nabi SAW menang, berjaya masuk ke Mekah, Allah suruh istighfar. Mohon ampun juga dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas kita buat apa-apa, istighfar. Buat benda baik, buat benda dosa memang confirm kena istighfar. Buat benda baik pun, kita dah berjaya baca Quran, kita minta ampun dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu walaupun kita tengah majlis ilmu, habis kita baca tasbih kafarah apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Aku memohon keampunanmu wa atubu ilaik. Nampak macam ini Nabi SAW ajar. Selepas setiap majlis kita minta ampun dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu ada kekurangan. Kita mengajar tapi mungkin tersilap, tersebut benda yang tak elok. Cara menyampaikan ada yang mungkin menyalahi syarak. Jadi kita mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sentiasa banyakkan doa untuk Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Jadi beramal je dan doa supaya Allah SWT terima, dan yakini Allah tak akan memungkiri janji dia. Allah tidak akan menzalimi hamba dia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat benda baik walau satu sikit je, kecil sangat, zarah, nak terjemah macam ni, zarah, kecil, dia akan tengok, dia akan nampak kebaikan tersebut. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Okey. Dia kurang tanya kat saya, adakah sampai dia membaca surah Fatihah pada arwah kedua ibu bapa dia? Okey. Ada doa yang boleh disampaikan? Adakah sampai bacaan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal dunia? Ini adalah perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Kalau melihat kepada perkataan Imam Asy-Syafi'i, benda tu tak sampai. Perkataan Imam Asy-Syafi'i. Tetapi ulama-ulama Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i kemudian dan semisalnya mereka merajihkan macam perkara tu sampai. Memang ulama khilaf, ada kata tak sampai, ada yang kata sampai. Jadi tentang pahala bacaan Al-Quran ni memang ulama berbeza pendapat. Ada perkara yang ulama sepakat, iaitu doa. Doa sampai. Sedekah. Seorang anak dia sedekah untuk ibu bapa dia, sampai pahala. Jadi itu benda-benda yang sepakat para ulama. Atau seorang anak dia buat haji untuk mak dia, ibu bapa dia kan, sampai. Tapi untuk bacaan Al-Quran, sebab tidak ada satu nas yang jelas tentang perkara tersebut, maka ulama yang kata sampai kata tak ada nas, benda ni tak ada nas. Manakala yang kata sampai, mereka kata kalau doa sampai, kalau sedekah sampai, kenapa pula pahala bacaan Quran tak sampai? Kan? Semua tu bentuk ketaatan kepada Allah lah. Jadi sebahagian ulama Syafi'iyah mereka menyatakan bahawa sampai dalam konteks sebenarnya bila seseorang dia baca Al-Quran dan dia niatkan agar pahala tu disampaikan kepada ibu bapa dia, dia sedang berdoa pada Allah. Ya Allah, kita dah kata ni doa sepakat sampai. Jadi sebagian ulama kata untuk keluar daripada khilaf ni, sebagian ulama Syafi'iyah kata, jadi lepas kita atau sebelum kita baca Quran yang mana kita nak niatkan pahala tu untuk ibu bapa kita atau untuk siapa saja, kita doa kepada Allah. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan Quran ni, surah ni ke apa, kepada ibu bapa kita ataupun si fulan ke sesiapa. Maksudnya kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah settle lah. Sampai ke tidak tu kerja Allah lah. Sampai ke tidak sebenarnya tu kerja Allah. Sebab benda tu akan melihat kepada keikhlasan kita juga dan semisalnya. Hatta benda-benda yang memang ijma', memang sampai bermanfaat untuk si mati, macam doa, solat jenazah, sedekah pun akhirnya pada penghujungnya bergantung pada Allah jugalah. So Allah akan tengoklah perkara tu memenuhi syarat untuk diterima amalan ke tidak. Tapi yang kerja kita buat je. Jadi kalaulah ada ustaz kata tak sampai, maka itu memang pendapat yang ada dalam ulama fiqh jugalah. Dan kalau ada yang kata sampai, itu memang pendapat, sebahagian pendapat jugalah dalam mazhab Hanabilah dan mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Jadi nak mudah, lepas baca Quran tu doa lah, ya Allah, sampaikan pahala bacaan ni kepada ibu bapa saya dan semisal. Okey, ada soalan. Okay, last ni. Okey, bismillah. Berkaitan dengan bacaan Quran ni, bagi orang yang ambil kaul yang kata sampai, dia ambil hujah tu untuk dia buat sesuatu, contohnya macam nak baca Quran, nak sedekahkan bacaan Quran untuk orang mati, tapi dia beramal dengan mengkhususkan ayat-ayat tertentu ataupun surah-surah tertentu.
Okey, kalau dia khususkan tu atas dasar dia percaya ada fadilat-fadilat tertentu, tak boleh lah. Tapi kalau dia khususkan atas dasar mungkin itu surah yang mudah untuk dia baca, atau itu surah yang dia hafal, atau itu surah yang dia paling lancar. Lah ada orang dia, contoh dia dah baca Yasin sejak kecil, tak payah tengok pun dia dah lancar. Jadi surah lain dia mungkin tergagap-gagap, banyak salah. Dia nak sedekahkan pahala tu kat mak ayah dia. Jadi dia nak pilih surah yang terbaik lah, yang paling, kalau itu tak ada masalah. Tapi kalau dia buat dalam keadaan dia percaya ada kelebihan yang spesifik pada surah-surah itu, dan benda tu tak ada nas, maka tak boleh lah. Jadi depend lah kenapa dia khususkan surah-surah tersebut lah. Macam orang dia mungkin dia hafal surah Fatihah, itu je lah surah dia baca, tak ada masalah benda tu. Wallahualam. Jadi sampai di sini saja, insya-Allah kita jumpa pada bulan hadapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.